Kita hari ini banyak trap dalam sindrom durasi. Kalau kita tengok banyak dalam YouTube, dalam apa-apa, orang buat duration, so berlakulah orang pun potong, maka keluarkan yang point saja. Apa risiko? Risiko selalu berlaku ialah potongan itu difaham di luar konteks. Saya tengok baru ni ramai juga yang tanya pasal ada Ustazah Asma adalah bagi satu ajaran, kan, satu suruh baca ya barik, mungkin ada dengar kan, seorang ustaz dia ulas, dan saya yakin ulasan itu tidak refer kepada tengok sejamnya ceramah ustazah tu. Baik, akhlak ialah tingkah laku, perbuatan, ya, yang berlaku secara spontan. Of course dia terbit daripada dalam lah. Kalau buruk daripada nafsu, kalau baik daripada iman. Sebab akhlak ni, dia sebenarnya akhlak tu umum. Dia boleh jadi akhlak baik, dia boleh jadi akhlak buruk. Ya, akhlak tu dia umum. Bila adab, dia khusus. Tak ada adab baik, satu lagi adab buruk. Tak ada. Adab hanya baik. Tetapi bila akhlak, dia boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Ya. Dan kita disuruh berakhlak baik. Husnul khuluq. Okey, dan dia mesti spontan. Tak dinamakan akhlak lagi kalau dia masih kita fikir nak buat atau tak buat. Dia mesti kalau kita ni orang yang senyum dan mesra, tak payah fikir nak senyum ke tak. Nak mesra tak hari ni? Hari ni mood tak baik lah. Malaslah mesra dengan orang, peduli dia orang. Itu belum akhlak mulia. Itu belum akhlak mulia, ya. Jadi akhlak mulia ni dia satu benda yang memang lahir spontan. Lahir spontan, pemurah spontan. Bercakap baik. Jadi sebab tu apabila kita katakan kita set priority hanya benda bermanfaat, maka dia akan jadi spontan. Tak perlu alamak, hari ni layannya lah benda tak elok. Kan? Sedangkan kita tahu bahawa hadis ini sangat sesuai untuk kita sekarang. Mungkin selagi tak habis hadis ini, selagi itulah saya ulang untuk diri saya sendiri, sangat sesuai untuk dunia pada hari ini. Sebab dunia pada hari ini semuanya cerita tentang orang yang manfaatnya saya rasa jauh. Ya, manfaatnya jauh. Saya tulis satu dalam IG saya lah. Tulis je, bukan apa sangat pun. Kita hari ini banyak trap dalam sindrom durasi. Kalau kita tengok banyak dalam YouTube, dalam apa-apa, orang buat duration, orang buat apa tu? Orang buat apa? Orang ada satu talk panjang ni. Ni talk panjang ni. Orang dalam internet dia tak apa nak kata, dia tak kuat untuk duduk daripada salam sampai wal asri. Ya. Jadi dia orang nak apa point? So berlakulah orang pun potong, maka keluarkan yang point saja. Apa risiko? Risiko selalu berlaku ialah potongan itu difaham di luar konteks. Potongan yang duk potong tu berlaku di luar konteks keseluruhan. Yang ustaz tu ceramah sejam, dia potong 30 saat, dan 30 saat tersebut dia blast, dan bila blast dan orang faham, dan rupanya kefahaman tak sama dengan apa yang orang duduk mengaji sejam ni. Jadi sebab tu yang jadi confused bukan orang mengaji, orang tak mengaji. Ya. Yang follow kat FB kita okey jugalah, sebab dia follow at least daripada mula sampai ke habis. Ini problemnya yang potong. Ya, kadang-kadang 30 saat, kadang 40 saat, kadang 1 minit, 2 minit. Maka dia buat, kemudian siap caption yang kemudiannya. Itulah yang saya lihat punca banyaknya berlaku kita menghabiskan masa. Kalau Nabi suruh kita buat benda bermanfaat, banyak benda tak bermanfaat. Sebab benda tak bermanfaat dalam konteks kita sembang tadi, dia bukan sekadar benda sia-sia, tapi jadi apa? Jadi kita kelahi,
Jadi kita bermusuhan. Jadi cela mencela. Jadi kutuk mengutuk. Nampak tak? Terus kat bawah tu, komen, ruang komen, terus berlaku blam 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 blam. Kenapa? Punca daripada tadi, sindrom durasi tadi. Kan? Kadang-kadang yang potong ustaz ataupun ustazah cakap lain. Dia buat tulis kat atas tu lain. Saya tengok baru ni ramai juga yang tanya pasal ada ustazah Asma adalah bagi satu ajaran, kan? Satu suruh baca ya barik, mungkin ada dengar kan? Saya yakin, saya rasalah ada seorang ustaz dia ulas, dan saya yakin ulasan itu tidak refer kepada tengok sejamnya ceramah ustazah tu, dan tidak juga refer kepada apa yang ustazah tu cakap, tetapi apa yang kadang-kadang tukang potong dia tulis caption sendiri. Maka dia tulis ya bariq, ya bariq, B-A-R-I-Q. Jadi ustazah tu cakap kat atas baca ya bariq. Jadi caption tu diulas oleh ada orang lain dan menyatakan tak betulnya, rosaknya, salahnya. Saya cuba balik tengok yang ustazah Asma cakap ya barik, di hamzah, bukan kaf. Memang dia cakap siap ba alif ra hamzah, barik, ya barik. Kan barik ni nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Khaliq Al-Bari'. Nampak tak? Jadi, tetapi salah kat siapa? Orang yang tolong tulis. Tiba-tiba dia tulis ya Bari'. Dan ustaz ni tak nengok pun dengar apa ustazah tu cakap, terus kata bahawa syirik. Syirik. Sebab Bari' tu maknanya apa? Unta yang duduk macam tu. Unta bila dia duduk melabuh, maka jadi ya Allahumma, wahai Tuhan, wahai unta yang melabuh, yang duduk belunjur. Nampak tak tu hadis ni? Kenapa hadis ni penting untuk kita? Habislah masa tak pasal-pasal kita kutuk ustazah, kita kutuk ustaz tu. Akhirnya kenapa? Itulah yang berlaku. Menjadi benda yang menjadi mainan. Kalau tengok sebenar, kalau mengaji macam ni, saya yakin tak jadi isu. Tetapi kerana sindrom durasi tadi. Okey? Dan kemudian ada yang menyatakan kat situ, kalau kita ni berzikir, kita kena utamakan taqarrub, bukan mustajab. Sebab dalam tu, kalau baca ya barik, ya barik, ya barik, maka dia akan ditunaikan hajatnya. Jadi dalam penerangan itu, kalau kita berzikir, kena utamakan mustajab. Kena utamakan taqarrub, bukan mustajab. Semua yang dikasih sekalian, bila sebut Allahumma, maknanya apa? Bila sebut Allahumma, spontan kita belajar, bila sebut Allahumma tu maknanya apa? Doa. Bila doa, nak apa? Mustajab. Tak pernah orang kata saya doa bukan untuk mustajab. Maka Allah ajar, Allah itu ada 99 nama. Lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama Allah. Jadi tak ada salah kalau kita menggunakan nama Allah untuk sebarang hajat. Tak adakah hadis Nabi kata kalau baca macam ni murah rezeki? Ada tak hadis Nabi pernah Nabi cakap? Pernah nak Nabi cakap kalau orang tu berhutang banyak, kemudian dia baca satu doa lepas hutang? Ada. Jadi doa memang untuk mustajab. Sebab bila sebut Allahumma tu makna memang memohon. Jadi saya tengok berapa ribu orang komen kat bawah tu, sesuailah Nabi nasihat. Sesuailah Nabi nasihat. Bermula daripada mentaliti, sikap. Kita ambil sebahagian, dan banyak lagi saya tengok fitnah berlaku dengan sebab itu. Ya, banyak lagi fitnah. Bahaya potong-potong ni. Kan? Alah, bukan susah sangat. La ilaha illallah.
tiada Tuhan kecuali Allah. Dipotong tengok pada tiada Tuhan tu, lepas tu keluar. Kita kata dia ni dah murtad dah, sebab kata tidak ada Tuhan. Rupanya kena potong. Kecuali Allah tu tak masuk. Itulah bahaya. Jadi the best belajar ialah datang ke masjid Bukit Jelutong. Okeylah, promosi lah sikit kan. Bagi masjid kita meriah kembali, tapi jaga SOP lah. Jaga SOP, kita pun dah jaga SOP, kita pun dah buat ikhtiar-ikhtiar yang perlu, ya. Buat ikhtiar-ikhtiar yang perlu. Baik. So, kalau kita ni menjadi akhlak. Apa akhlak? Perbuatan yang berlaku secara spontan. Maknanya, alamak, ini nampak orang berkelahi-kelahi, tinggalkan. Ya, ataupun masuk kelas, ataupun tengok dan tanya sebenarnya, ataupun tengok keseluruhan keseluruhan ceramah. Baik, sebab tu nak kena sabarlah. Ya, orang tak sabar kan. Orang nak tengok 1 minit je. Sebab lepas tu dia nak layan lagu ke, nak layan drama ke. Jadi dia seminit dia ada masa lah. Tu je punca dia kadang-kadang tu.